Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kita sambung semula siri menghayati doa, dan ini merupakan siri yang ke-24. Dan kali ini kita masih lagi akan mengambil contoh-contoh doa ataupun doa-doa daripada Al-Quran, dan kita masih lagi doa di dalam surah Ali Imran. Semalam kita telah baca doa daripada Ali Imran, dan hari ini juga ada doa lagi daripada surah Ali Imran. Dan kali ini sebelum kita mula, seperti biasa, supaya kita semua dapat berkongsi kebaikan, minta sahabat-sahabat penonton yang ada untuk kita berkongsi link ni dengan sahabat-sahabat kita yang lain melalui media sosial masing-masing. Semoga manfaat lebih diperolehi, dan saya bagi lebih kurang setengah minit untuk sama-sama kita lakukan hal itu, insya-Allah. Saya berada di luar rumah saya ni, di sebelah kanan rumah, dan mungkin para penonton dapat lihat ini adalah salah satu daripada pokok kelapa yang saya tanam di keliling rumah saya ni. Ada beberapa pokok, dan alhamdulillah buahnya telah baru 2 tahun lebih. Buahnya telah boleh dimakan airnya, dan ini yang di belakang saya ni. Mungkin siapa yang pernah datang rumah saya, dia pun mungkin juga pernah minum buah kelapa ni, rezeki daripada Allah SWT. Dan ini adalah menghadap ke belakang rumah. Yang di belakang itu adalah merupakan bukit-bukit yang insya-Allah kali yang lain mungkin kita dapat sama-sama untuk lihat. Kita kembali kepada perbincangan kita, iaitu doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 147. Dan saya percaya doa ini telah dihafaz ataupun oleh kebanyakan daripada kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan doa para pejuang yang berjuang bersama dengan para nabi. Dan kita mengikuti contoh teladan daripada doa mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam doa itu, doa mereka itu, Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maksudnya, Rabbana ghafir lana dhunubana, wahai Tuhan kami, yakni Rabbana. Kemalam saya dah beberapa kali saya telah uraikan makna Rabbana, yakni rububiyah, yakni wahai pencipta, pemilik, pengurus, yang mentadbirkan, yang memberi, itu makna Rabb. Yani sebab itu Quran menyebut Rabbana, Rabbana, menyebut perkataan itu supaya untuk kita ketika berdoa merasai keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala di dalam hal tersebut. Allah menyebut dalam doa ini, Rabbana ghafir lana dhunubana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah untuk kami. Ighfir lana ini daripada ghafara. Ghafara saya telah sebut beberapa kali. Pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja Allah Subhanahu Wa Taala itu mengampunkan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu dia menutup segala dosa yang telah kita lakukan. Tetapi lalu Allah tu menutup dosa yang telah kita lakukan. Itu maksud ghafar, itu maksud maghfirah, itu maksud keampunan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita kata Rabbana ghafir lana, Allah itu mengampunkan, bermaksud Allah itu menutup segala keaiban dosa itu daripada didedahkan kepada manusia ataupun dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak.
Rabbana ghafir lana dhunubana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan berlebih-lebihannya kami di dalam urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah langkah-langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong menangkanlah kami di atas kaum yang kafir. Ini adalah satu doa yang besar yang saya akan sebut konteks doa ni. Kita pelajari doa Al-Quran sangat penting. Kerana agama ni, walaupun doa tu boleh didoa dengan berbagai-bagai hasrat kita, tetapi mencontohi doa-doa Al-Quran, mengambil semangat daripada doa Al-Quran, mengambil pendekatan dan cara doa Al-Quran sangat penting, kerana doa Al-Quran adalah doa yang diajar oleh Allah sendiri bagaimana cara untuk kita mendoa kepadanya supaya doa kita ini mustajab. Cuba kita lihat doa ni. Doa ini datang dalam keadaan siapa yang baca surah Ali Imran sebelum itu akan membabitkan penceritaan berhubung dengan peperangan Badar dan peperangan Uhud, dan bagaimana orang Islam tewas dalam peperangan Uhud. Bila tewas dalam peperangan Uhud, of course akan ada perasaan yang lemah, akan ada perasaan yang berbagai-bagai di kalangan orang Islam, kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala cerita pada mereka, turunkan ayat ini supaya menjadi pengajaran pada mereka dan juga menjadi pengajaran kepada kita juga. Allah menyatakan, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak di kalangan nabi qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, telah berperang bersama dengan nabi itu ribbiyuna katsir, yakni jamaah yang ramai, devoted or godly people, orang-orang yang mana mereka ini memang berperang, berjuang, yang telah bersungguh-sungguh membela agama. Ribbiyuna katsir, kumpulan-kumpulan yang banyak yang telah berjuang bersama dengan para nabi. Supaya kita tahu bahawasanya di dalam beragama kita bukan pemulanya. Kalau kita kata kita menyumbang dalam agama, telah mendahului kita jumlah yang banyak. Manusia-manusia yang entah berapa puluh juta yang telah berjuang bersama dengan para anbiya di sepanjang sejarah manusia. Dan satu lagi saya ingin sebut hal ini supaya kita tahu bahawasanya agama kita ini ialah berhubung dengan perjuangan. Ada orang dia nak agama dia ni nak beragama, tapi sekadar agama dia baca doa, kemudian tidur, kemudian besok pergi kerja baca doa. Sehingga dia tidak pernah merasai tanggungjawab dia di dalam beragama. Maka jiwa dia kosong. Sebab tu manusia ni dia hidup, Allah bagi kekuatan kepada dia untuk dia buat sesuatu yang ekstra. Sebab tu apabila kita tengok sebagai manusia, dia tak tahu nak buat apa, dia panjat bukit, dia panjat gunung. Bukan salah, tapi maksudnya dia nak cari sesuatu yang ada challenge dalam diri dia. Tapi bagi satu orang Muslim, we already have all this. We already have what we call is jihad. Perjuangan untuk mempertahankan agama. Sama ada jihad dalam erti kata di medan jihad, atau menyebarkan agama, menceritakan agama, berjuang. Ini adalah tanggungjawab dan perjuangan yang Allah telah berikan. Dengan adanya perjuangan itu, manusia akan terisi perasaan keinsanan dia. Sebab tu orang yang tak berjuang, duduk seorang-seorang, dia akan jadi kadang-kadang dia akan jadi tekanan jiwa. Dia akan rasa loneliness dalam hidup dia. Kerana dia hidup ramai, sebab tu orang ramai ada tekanan jiwa sekarang ni. Walaupun harta ada, ni ada, pekerjaan ada, dia jadi tekanan, jadi kehidupan rasa tak menentu, dia rasa kekosongan diri. Tapi ada pun orang yang faham tentang tabiat agama. Dia keluar membawa risalah agama, berbicara tentang agama, mengedarkan agama, memberitahu agama yang sebenar. Dan perjuangan ni tak pernah tamat, sentiasa ada. Dan sebab tu saya kadang-kadang semalam saya tengok ada siapa tunjuk satu video, rakaman video. Saya tak tahu, saya rasa sama ada dia orang
orang Malaysia ke, orang mana, saya tak tahu. Tapi dia siap tanya agama, nak tanya tentang bulan-bulan Safar ni kononnya kena bulan bala. Itu satu hal lah, kepercayaan yang bukan-bukan itu. Kemudian diikuti dengan dia pergi tanya tu, orang yang kena kerasukan jin tu, pergi tanya seolah-olah yang ada dalam tubuh orang itu adalah ruh daripada wali mana yang boleh bagi tahu apa amalan untuk dia amalkan untuk menghadapi balak pada bulan Safar. Kita na'udzubillah min zalik. Agama tak diambil daripada jin. Dan dia percaya pula seolah-olah orang yang mati ruh dia masuk dalam diri kau tu. Ini macam sebahagian orang dok main spirit come into the coin. Ini kepercayaan karut marut dengan diletakkan dengan pahaman seolah itu pahaman agama yang jahil kongsi, seolah-olah ruh orang tanasukhul arwah, ruh ini masuk dalam badan kawan ni, ruh ini masuk badan kawan ni. Padahal kita orang Islam mempercayai apabila satu orang telah mati, dia telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ruhnya berada di sisi Allah Jalla wa Ala. Ini kepercayaan yang karut seperti ini disebarkan, menunjukkan perjuangan kita untuk menyebarkan agama, menyedarkan manusia tentang agama yang sebenar sentiasa ada. Allah kata wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahum ribbiyuna katsir. Berapa banyak di kalangan para nabi yang telah berjuang bersama dengannya, kumpulan devoted or godly men, orang-orang yang ramai, kumpulan-kumpulan yang ramai yang berjuang kerana Allah, yang berjuang bersama dengan para nabi. Allah cerita apa mereka ni? Allah kata fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka ini tidak akan pernah merasa lemah. Mereka tak menjadi lemah. Lima asabahum fi sabilillah, di atas apa yang menimpa mereka pada jalan Allah. They did not lose heart. Mereka tak jadi lemah to the hardship that they face in the path of Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak menjadi lemah kerana kesusahan yang menimpa mereka pada jalan Allah. Wa ma dha'afu. Wahanu ni dia fama wahanu lima wahanu ni wahan dhaif. Dalam Arab ni ada wahan ni, dia menunjukkan dia rasa dia lemah. Wa ma dha'afu, dan dia memang jadi lemah. Dia pun tak lemah, bukan dia pun tak rasa lemah. Lemah semangat pun tak, diri pun tak menjadi lemah kerana Allah memberikan kekuatan mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mastakanu, dan dia did not give in, dia tidak menyerah kalah. Walaupun teruk macam mana pun tak surrender. Orang kata, orang kutuk, orang macam-macam, never surrender. Terus pada jalan Allah. Allah kata ini, Allah cerita tentang para pengikut para anbiya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, tak merasa lemah dengan apa yang menimpa mereka pada jalan Allah. Wa ma dha'afu wa mastakanu, mereka tak menjadi lemah dan mereka tidak menyerah diri ataupun mereka tidak give in. Mereka dah rasa tak boleh dah, tak. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu Wa Taala love, Allah Taala suka the patient people, orang-orang yang sabar. Kerana sabar kerana Allah suka. Selepas Allah cerita hal itu, barulah Allah cerita doa ini. Dan ini penting sebab saya ambilkan konteks ini untuk kita faham. Lepas tu Allah cerita tentang doa ini. Kemudian baru Allah kata wa ma kana qaulahum, tidaklah perkataan mereka itu, yakni apa yang mereka kata, yakni they kept saying, dia terus berkata, apa mereka kata? Rabbana ghafir lana dhunubana. Ini doa kita tadi. Rabbana ghafir lana dhunubana. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah, tutupilah kami dosa-dosa kami. Tutupilah untuk kami dosa-dosa kami. Supaya Allah tak dedahkan. Kalau Allah dedahkan kita, dosa-dosa kita, tidak ada kita yang dapat berjalan atas muka bumi ini. Semua kita, siapapun hebatnya diri dia, terdedah pada dosa. Cuma rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ini telah menutup dosa kita. Orang yang berjuang pada jalan Allah, ketika berhadapan dengan musuh untuk membolehkan Allah menang, dia tak kata, ya Allah menangkan kami yang pertama.
Tapi yang pertama doa mereka, Ya Allah, ampunkan dosa kami. Macam tu juga kita dalam kehidupan. Kalau kita nak hadapi masalah, bukan kata, Ya Allah, tolongkulah masalah ni. Pohon dulu, Ya Allah, ampunkanlah aku. Kerana kita memerlukan pertama keampunan. Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Dan mengampunkan dosa-dosa kami dan israfana, berlebih-lebihan kami di dalam urusan kami. Lebihan ni lebihan dalam dosa, lebihan dalam kesalahan. Ada dosa yang kecil-kecil tapi kadang berlebih. Padahal patut buat banyak ni, buat lebih daripada tu sehingga menyebabkan berdosa. Israf ni yang berlebihan yang salah. Ya Allah larang. Kulu washrabu wa la tusrifu. Allah Ta'ala, makan dan minum, jangan kamu berlebih-lebihan. Tu israf. Yakni jangan membazir, yakni berlebih-lebihan. Kita dalam hidup ni bertindak kadang-kadang berlebih-lebihan daripada apa yang sepatutnya. Akhirnya menjadi dosa kepada kita. Hatta dalam benda-benda dosa-dosa yang kecil, berlebih-lebihan menjadi dosa yang besar. Allah ajar kita. Kerana dia tahu kita akan buat dosa tu. Dia ajar kita supaya kita mohon kemaafan walaupun kita berjuang. Hatta orang yang berjuang pada jalan Allah juga melakukan dosa. Ini mereka ribiyuna kathir, yang berjuang bersama dengan para anbiya. Allah ajar mereka bukan ini doa untuk menang, ini doa untuk menang perang. Tak. Allah ajar mereka doa untuk mohon ampun kepadanya. Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Berlebih-lebihannya kami di dalam urusan kami. Allah ajar kan. Ini dan kini kita kena ada hal ni dalam diri kita. Apa urusan kita dengan Allah Ta'ala, apa cabaran pun, the first thing yang kita patut minta, before kita minta apa yang kita patut minta, forgiveness. Minta keampunan daripada Allah. Minta forgiveness Allah. Saya selalu ulang doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam apabila dia nak minta kerajaan, dia kata apa? Rabbi ghfirli wa habli hukman la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Rabbi ghfirli wa habli mulkan. Tuhanku, ampunkanlah daku dan berikanlah kurnia kepadaku kerajaan. Jadi sebelum nak minta kerajaan, minta ampun dulu. Dan ini adalah teladan yang diajar oleh Al-Quran yang patut kita contohi. Kan? Yang patut kita contohi kerana Allah Maha mengetahui, kerana dia yang akan menerima doa kita. Apa yang dia suka, dia telah ajar di dalam Al-Quran. Para pejuang dia telah tunjukkan kalau bila mereka nak berdoa, Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan berlebih-lebihannya kami di dalam urusan kami. Wa thabbit aqdamana, baru doa. Dan tetapkanlah langkah-langkah kami. Dan kita pun mesti minta sentiasa Allah tetap langkah kita. Bukan kadang-kadang orang dia lupa, dia fikir agama ni zikir, tidur, lepas tu pergi kerja, balik rumah. Dia lupa agama adalah perjuangan yang mesti kita semua turut berjuang. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang telah kita lakukan terhadap agamanya pada hari akhirat kelak. Jadi kita perlu sebarkan dakwah, bagi tahu Islam pada orang lain, bantu kerja-kerja menyebarkan dakwah. Bukan mesti kumpulan cop apa-apa, tapi dakwah itu yang dituntut. Bukan menyeru pada kumpulan, tapi menyeru pada kitab dan sunnah. Kita tak pandai saya. Kita boleh bantu orang yang pandai. Kita boleh tolong orang yang ni. Kita bolehkan sumbangan. Kita boleh forward message yang benar. Ini semua tanggungjawab kita. Tapi mungkin ada orang akan kritik kita, ada orang akan kata kita. Mereka yang berjuang pada jalan Allah, yang berperang, lagi hebat cabaran, nampak kematian di hadapan mereka. Manusia akan lari di medan. Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Dan tetapkanlah langkah-langkah kami. Itu doa kita. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan menangkanlah kami di atas kaum yang kafir. Kita kadang-kadang kaum kafir ni kaum-kaum yang menentang Islam, yang memusuhi Islam. Kita kadang-kadang a lot of complaints dengan orang yang menentang Islam. Tapi kita lupa untuk berdoa supaya Allah memenangkan kita ke atas mereka. Supaya Allah memenangkan kita ke atas mereka. Ini adalah contoh doa yang Allah bagi tahu bagaimana orang yang berada pada jalannya berdoa.
Bila mereka nak berdoa, mereka mohon dengan minta keampunan, berlebih-lebihan urusan mereka, dan minta tetap kaki mereka pada jalan Allah, dan juga minta supaya Allah memenangkan mereka atas kaum yang kafir. Dan doa ini juga patut kita baca. Allah Subhanahu Wa Taala setelah menceritakan doa ini, Allah kata, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah datangkan untuk mereka, Allah give them reward. Allah bagi untuk mereka balasan of this world, di dalam dunia ni. Wa husna thawabil akhirah, and an excellent reward. Dan Allah bagikan reward yang paling baik pada hari akhirat. Akhirat ni balasannya semua baik, syurga baik. Tapi Allah kata ini yang baik aku bagi. Macam kita pergi satu tempat, semua bendanya high class. Tiba-tiba empunya yang mengurus tu kata aku bagi yang baik. Artinya di dalam among that high class and benda yang superb di sudut quality tu, dia bagi kat kita itu yang high class. Dia bagi pada kita tu yang baik. Dia kata yang ni yang baik. Kalau bukan yang baik di kalangan yang buruk, dalam dunia ni yang baik di kalangan yang buruk. Tapi di akhirat kalau Allah kata husna thawabil akhirah, yang balasan yang terbaik, balasan yang baik dari yang baik daripada balasan akhirat. Akhirat dah baik, balasan akhirat semua baik. Tapi bila Allah kata yang baik, tentulah itu adalah yang paling indah di kalangan yang indah-indah. Jadi bila kita baca ayat ni, kemudian Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah love the good doers. Allah sayang kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Allah sayang. Rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat dengan kebaikan. Ini adalah contoh doa yang kita patut lazimi, terutama apabila kita menghadapi cabaran di dunia ini. Terutama saya juga menyebut hal ini kepada diri saya dan kepada juga pada semua sahabat-sahabat yang melakukan aktiviti dakwah, supaya Allah bagi keikhlasan. Kita tak menang dengan kebijaksanaan kita. Kita tak akan berjaya untuk membawa mesej ini dengan kebijaksanaan kita. Tetapi kita akan berjaya dengan Allah mengampunkan dosa kita, mengampunkan berlebih-lebihannya perbuatan kita, dan kemudian dia menetapkan kaki kita dan memenangkan kita di atas kaum yang kafir, iaitu mereka yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa ini memberikan manfaat kepada kita semua dan kita amalkan. Setiap kali kita tengok doa Al-Quran, kita amalkan. Kadang-kadang orang bila dia baca doa ni macam tak kena-mengena dengan aku. Kenapa? Kerana dia kadang-kadang dia hidup jauh daripada semangat Al-Quran dan Sunnah. Saya sebut kepada diri saya dan kita semua, agama ini soal bukan saja hidup bersendirian. Agama kita hidup berjamaah, solat berjamaah, kehidupan berjamaah. Kita hendaklah sentiasa bersama-sama kaum muslimin yang lain yang ikhlas menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita mampu. Tak boleh dengan mulut, kita dengan mesej, tak boleh dengan mesej, kita tolong. Tapi bukan untuk kepentingan individu, tapi untuk kepentingan nas Quran dan Sunnah. Siapa yang nak sampaikan Quran dan Sunnah yang sebenar, bukan cerita mimpi karut, bukan cerita macam tadi panggil jin tanya agama. Ini semua karut marut yang muncul pada zaman akhir ni. Kepercayaan khurafat, balak pada bulan Safar dahulu telah dibuang hal ini. Kemudian manusia kembali mempercayai hal-hal yang seperti khurafat yang seperti ini kebelakangan ini. Marilah kita semua mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menghayati apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kita akan tahu bahawa nikmatnya beragama, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita, dan saya pohon kepada semua yang mendengar untuk kongsi kita punya perbincangan hari ini melalui media sosial masing-masing sebagai tanda kita juga insya-Allah tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, insya-Allah. Dan ini saya buat di luar, bagi yang baru masuk tadi di pekarangan rumah saya, di sebelah kanan rumah. Tu nampak ada pokok kelapa. Besok saya bawa ke kawasan lain rumah saya pula. Kawasan lain ada banyak pokok kelapa juga di sini, senarai sebarisan pokok-pokok kelapa yang ada di keliling rumah saya. Dan siapa yang tengok ni, dia doakan, kalau dia kata
Oh, dahsyat pokok, jangan kata begitu, kata Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati ya, apa yang telah diberikan, tumbuh-tumbuhan yang segar. Cuma memanglah macam biasa buat di luar ni, tuan akan dengar bunyi burung, bunyi kereta api, bukanlah bunyi macam-macam lah, unggas, alam dan unggas yang kita dengar di keliling kita, insya-Allah. Terima kasih banyak, insya-Allah. Hingga kita berjumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.